Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersua menerusi ruang bicara sekali lagi, saya Wan Syahrina. Anda sedang menonton Bernama TV. Dan kita dalam salah satu slot merealisasi Belanjawan 2025. Jadi secara tidak langsung kita akan mengupas bagaimana mungkin pelaksanaan untuk merealisasikan apa yang telah pun direncana menerusi Belanjawan 2025 dapat dijalankan di peringkat akar umbi. Dan malam ini kita mengangkat tajuk yang berkaitan dengan industri kreatif. Ini sekaligus juga merujuk kepada jumlah 160 juta ringgit peruntukan yang diumumkan oleh kerajaan kepada industri ini. Dan orang akan bercakap bahawa dengan peruntukan yang lebih besar, mungkin filem bermutu akan dapat dihasilkan lebih banyak lagi di negara kita. Kiranya ia sekadar semudah itu ataupun sebenarnya perlu kita pergi lebih dalam bercakap tentang ekosistem industri itu secara keseluruhannya dan perkara-perkara yang lain. Untuk itu kita mengundang ke studio malam ini. Saya ucapkan selamat datang Profesor Dr. Mahadi J. Murad, pensyarah komunikasi dan pengajian filem Universiti Malaya Wales, UM Wales, dan juga pengarah filem, aktivis perfilman yang tidak asing. Terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami. Ya, sama. Baik. Doktor, kalau kita menyebut tentang industri kreatif, sektor ini merangkumi pelbagai cabang dan bidang seperti seni visual, muzik, filem, animasi, media digital dan macam-macam lagi yang tentu saja ia juga memberi impak secara langsung kepada ekonomi negara, dan bukan sekadar itu, ia juga memberikan kesan kepada identiti budaya dan sosial kita. Tapi tak dapat dinafikan banyak cabarannya sekarang ini, terutamanya selepas perkembangan teknologi digital, perubahan pasaran, perubahan permintaan. Jadi bagaimana mungkin Belanjawan 2025 ini akan sedikit sebanyak membantu pemain-pemain industri menungkah segala cabaran. Ini persoalan-persoalan yang di tangan. Jadi mari kita mulakan diskusi ini. Baik Doktor, mungkin pertama sekali Doktor boleh mulakan dengan pecahan yang boleh kita faham menerusi peruntukan yang diberikan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2025 kepada industri kreatif, Doktor. Ya, berdasarkan pemahaman saya dan penelitian yang saya buat, dana sebanyak 160 juta ringgit itu adalah dana keseluruhan yang diperuntukkan bagi pembangunan industri kandungan kreatif, termasuk filem lah. Bila sebut industri kandungan kreatif ini, kita sebenarnya bercakap tentang banyak aspek yang secara langsung harus dipahami. Pada saya, jumlah 160 juta itu boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Sebab sebuah filem yang berjaya di mana-mana, biasanya perbelanjaannya puluhan juta untuk satu filem untuk kita kompetitif. Tetapi yang penting yang seharusnya kita fahami di sini ialah agensi kerajaan yang melaksanakan tanggungjawab pembangunan industri kreatif ini adalah bukannya bankers, bukannya pihak yang menyediakan dana yang bersifat venture, perniagaan dan sebagainya. Dia adalah agensi regulatory, kan, macam Finas misalnya, kan, dia adalah agensi regulatory yang menstrukturkan programnya berasaskan kepada aspek-aspek apa yang disebut sebagai yang boleh merangsang dan mewujudkan satu ekosistem yang sustainable, yang ada kelangsungannya. Jadi ini asasnya yang kita harus sedar, kan. Jadi kalau kita merujuk kepada dana sebanyak 160 juta ringgit yang disebut oleh Perdana Menteri, Menteri Keuangan tempoh hari, pecahannya adalah sebanyak 65 juta ringgit dana DKD, dana pembiayaan kandungan digital. 40 juta ringgit inisiatif filem Malaysia, FIMI, 30 juta ringgit program belia kreatif, 25 juta ringgit My Creative Venture, dan satu lagi yang saya nak sebut di luar daripada Kementerian Komunikasi tadi, ada juga dana sebanyak 50 juta ringgit yang disebut oleh Perdana Menteri, iaitu menyediakan 50 juta ringgit kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya menganggap ini sebagai satu aspek yang clear, yang jelas, bahawa Dewan Bahasa memberi perhatian terhadap kandungan yang berasaskan kepada nilai kita. Kan? Sudah tentu aktiviti yang boleh digerakkan melalui
dana 50 juta Dewan Bahasa tadi mungkin akan termasuk aspek yang saya rasa perlu diberi perhatian, iaitu membuat adaptasi karya-karya original yang boleh diterjemahkan sebagai konten tempatan yang bermakna lah, yang berfaedah. Itu jumlahnya. Jadi pada saya ia besar. Dan jumlah ini kalau kita lihat, katakanlah kita lihat 30 juta ringgit program Belia Kreatif. Okey. Kan sasaran dia ialah untuk memberi ruang atau membangunkan para belia yang berbakat. Mereka ini barangkali adalah lepasan daripada universiti, college ataupun pusat-pusat latihan, akademi dan sebagainya lah. Termasuklah maktab maktab pengajian tinggi, kolej Mara dan lain-lain. Semuanya ini adalah sumber yang dikatakan belia tadi. Dan ada satu lagi, sebahagian daripada dana yang kalau mengikut Finas punya website, ialah Finas juga menyediakan dana bagi pelajar tahun akhir yang hendak membuat projek tahun akhir mereka. Contohnya mereka nak buat filem pendek. Mereka boleh memohon untuk mendapatkan dana daripada Finas bagi menerbitkan projek akhir pembelajaran mereka sebagai satu sumber yang akan membuktikan keupayaan mereka untuk menjadi seorang content provider atau yang boleh memberi produk yang bersesuaian dengan keperluan masa. Jadi ini semua pada saya dia penting, kerana apabila kita lihat semua ini, dia akan menjadi suatu landasan di mana ianya boleh dipergunakan secara teratur, dan apabila masa berlalu kita akan menjadi lebih matang. Dan satu lagi dana yang amat menarik ialah dana yang disebut sebagai first time film director, filmmaker. Kalau ada anak muda, sama ada graduan ataupun kalangan belia yang berminat menjadi pengarah filem misalnya, mereka boleh memohon dana Finas sebanyak, kalau tak silap, 500 ribu ringgit untuk membuat sebuah filem cerita yang mereka ingin lakukan. Dan ini sudah tentu memberi ruang, galakkan, dan juga pada masa sama kita boleh mengesan bakat-bakat yang boleh dibangunkan untuk terus menggalas cabaran bagi kita bergerak ke hadapan. Kan, walaupun pada penilaian bagi sebuah penerbitan filem 160 juta itu tidaklah besar, kan, tetapi pada saya, kerana kaedah ianya dibahagikan dan bagaimana pihak-pihak yang terbabit juga akan mengeluarkan sumber mereka sendiri untuk mengambil bahagian, sudah tentu ini akan mewujudkan satu ekosistem yang melengkapkan antara satu sama lain. Kan, dana-dana ini juga adalah sebahagian daripadanya adalah dana-dana yang digunakan untuk membiayai produksi dokumentari kenegaraan misalnya. Begitu juga untuk digunakan sebahagian daripadanya bagi sumbangan kerajaan untuk mana-mana syarikat atau karyawan hendak membangunkan satu idea skrip yang cemerlang bagi tujuan untuk membuat kolaborasi, partnership ataupun joint venture dengan syarikat-syarikat luar yang berminat. Jadi ini pada saya amat bertepatan sekali. Cuma isu dia sekarang ni, ya tentu saja ada isu, kan. Sebab kita dah sejak dari dulu memang sudah ada dana ni, macam-macam dana dia. Kan, daripada awal dulu tahun 83 dah mulalah dana. Tapi yang kita hendak sekarang ialah output je. Kan, sejauh mana kita boleh deliver, sejauh mana kita boleh mengharapkan semua sumber yang disediakan ini dapat diterjemahkan atau disambut dengan baik sekali oleh semua mereka yang terbabit, termasuklah yang paling penting pada saya ialah kalau kita boleh menggamit pelabur-pelabur, kan,
Mana tanggungjawab mengembangkan industri filem ini tidak boleh diharapkan kepada pemain sedia ada sahaja, tetapi juga kalau boleh ada pihak-pihak yang menjadi pelabur ke dalam satu sumber. Kalau ada badan korporat tertentu boleh menyertai atau memberi sumbangan kepada pembinaan pengeluaran produk yang dapat mencerminkan nilai kita lah. Ya. Saya rasa itu seharusnya menjadi matlamat kita. Okey. Itu sebenarnya soalan yang kedua saya, doktor. Tapi sebagai pensyarah saya, doktor lebih tahu lebih dahulu. Baik, kerana itu juga yang ingin saya sentuh. Kalau kita sudah sekian lama menerima bantuan industri sendiri, menerima bantuan pelbagai suntikan perancangan yang dibuat oleh kerajaan untuk memantapkan industri ini, dan kita bercakap tentang ekosistem. Doktor sebutkan perkataan ini terlebih dahulu. Ekosistem ialah sesuatu yang sangat besar, melibatkan banyak elemen di dalamnya, dan sepanjang pengalaman doktor dalam industri ini, kalau mungkin kita boleh ambil dari Sayang Salmah lah, sudah 30 tahun range-nya itu sampai sekarang, adakah doktor melihat sebarang usaha yang dijalankan ini ialah usaha yang betul untuk kita mencapai outcome yang betul, ataupun apa lagi masalahnya? Saya melihat ini berasaskan kepada pengalaman dan juga pengamatan saya kan. Harapan kita memang tinggi. Kita mengharapkan filem kita diapresiasi atau ditonton, dilanggani oleh seramai mungkin peratusan rakyat Malaysia. Sedihnya pada waktu ini kita hanya ada lebih kurang 60 ke 70 ribu penonton sahaja untuk filem tempatan. Ini cabaran kan. Berbanding dengan rakyat kita yang sebanyak 36 juta orang lebih kurang kan. Okay. Dalam negara ASEAN misalnya, kita ada 760 juta warga ASEAN. Okay. Kan seharusnya ini adalah bucket atau kumpulan yang berpotensi, yang harus menjadi sasaran kita. Dengan sebab itu saya percaya kalau kita boleh membina, menghasilkan filem-filem yang bernilai, yang berasaskan kepada identiti kita, kita dengan sendirinya akan mewujudkan satu keadaan di mana rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami sosial budaya, keadaan masyarakat bagi manusia di Asia Tenggara ini sudah tentu akan dapat mengukuhkan kedudukan kita kan. Kita akan jadi kukuh kalau kita boleh mempergunakan keadaan ini, dan saya percaya insyaAllah kalau tahun depan barangkali Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. urus setiausaha sekretariat kepada ASEAN, pengerusi ASEAN tahun depan. Ya. ASEAN. ASEAN ni dia ada satu komiti yang dipanggil ASEAN COCI. Okay. Asian Committee on Culture and Information. Dia ada ni dah lama dah pada dulu. Okay. Kan saya dulu pun pernah terlibat dengan beberapa program dia lah secara kecil-kecilan. Jadi ini platform yang doktor kalau harapkan. kita boleh memperkasakan, mempergunakan platform ASEAN COCI ini untuk menyemai suatu budaya sinema ASEAN. Wow. Untuk apresiasi sinema ASEAN. Kan, dalam mana kita akan membuat beberapa program pertukaran atau program joint venture atau program apresiasi, barangkali mengadakan platform media exchange untuk mempopularkan artis dan juga naskah-naskah di antara negara ASEAN. Kalaulah kita boleh dapat 1 juta penonton sahaja pun, kita akan berada kepada sasaran yang betul. Kan? Inilah yang dibuat oleh negara-negara di luar lingkungan ASEAN seperti Jepun, Korea dan China. Kan? Kalau kita boleh wujudkan satu budaya sinema ASEAN yang kukuh, kemudian kita kembangkannya, jalinkannya dengan Korea, dengan China dan dengan Jepun, sudah tentu rantau Asia Timur, Asia Tenggara semua ini akan menjadi satu force yang penting kepada transformasi konten dunia. Saya sebut transformasi konten dunia itu begini. Pada saya, dunia barat sudah mula mencari sumber baru. Sebab mereka sudah
seolah-olah ketandusan. Sebab itu mereka banyak membuat konten-konten yang berbentuk special effect dan sebagainya. Itu antara bendanya kan. Jadi kalau kita boleh memanfaatkan kedudukan kita sebagai Sekretariat ASEAN nanti, kan barangkali ini kesempatan yang boleh kita manipulasi lah, pergunakan untuk majukan ke depan kan. Jadi kebimbangan saya adalah benda ini, sebab kita punya penonton sangat sedikit. Kan. Bila saya sebut penonton yang sedikit ni tadi, penonton tadi adalah penonton yang berkunjung ke Pawagam. Sedangkan Pawagam sekarang ini sudah berubah. Kan. Dia sudah jadi sinema maya, virtual cinema. Kan, di mana orang menonton filem tidak lagi di Pawagam sahaja, tetapi juga di rumah mereka. Begitu juga mereka menonton melalui pelbagai platform dan streaming, termasuk di handphone masing-masing. Ya. Doktor, adakah negara lain juga berdepan dengan cabaran ini? Ataupun kita saja atau macam mana? Ya, kita ni kita ada sedikit keanehan. Tetapi yang sebenarnya keistimewaan. Negara lain menghadapi benda yang sama. Tetapi mereka adapt kepada the virtual cinema culture tadi. Budaya streaming, budaya sinema baru. Kan, mereka menggunakan ini. Mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada Pawagam. Pawagam sudah berubah versi dia. Dia menjadi satu tempat istirahat yang memberi all around feeling, perasaan bila pergi ke Pawagam misalnya. Konsep Pawagam itu bukan konsep buka pintu terdedah sahaja untuk siapa saja masuk kemudian sudah habis keluar. Benda ini sudah dirombak, dan yang popular sekarang ni adalah virtual cinema atau sinema maya, yang maknanya pelanggan dia adalah satu dunia. Kalau kita boleh adapt ini, satu dunia adalah pelanggan kita. Cumanya cabaran yang saya kata yang menarik tadi pada kita adalah begini. Kita ni negara yang selalu disebut sebagai compartmentalized, pelbagai. Kan? Penonton Melayu menonton filem berbahasa Melayu. Majoriti lah. Penonton Cina, majoritinya menonton filem Cina. Begitu juga filem Tamil. Ini sebagai contoh lah. Kan? Jadi kita terpisah kerana corak hidup yang kita lalui. Kan? Dan terpisahnya kita ini, compartmentalization yang kita hadapi ini sebenarnya berlaku dalam semua hal. Termasuk di sekolah, termasuk di rumah, termasuk amalan kebiasaan makan minum. Sentiasa kita ini terpisah-pisah. Kan sewajarnya setelah 70 tahun lebih kita merdeka, kita ambil yang baik daripada nilai ini semua. Barangkali ini ada ciri-ciri madani kot, yang boleh kita pergunakan, kita terjemahkannya sebagai satu kaedah. Di mana apresiasi terhadap karya tempatan boleh dicari jalan macam mana semua kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeza-beza tadi dapat menghargai nilai bersama. Mencari nilai bersama yang boleh dimanfaatkan dari sudut kemanusiaan dan sebagainya. Ini nampaknya adalah hambatan. Kan? Selain daripada hambatan yang kita nak wujudkan apresiasi terhadap sinema Malaysia ni tadi, kita menghadapi hambatan macam mana ia harus membawa manfaat kepada manusia yang wujud di bumi ini. Jadi kita nak kena cari. Kita sudah menerima bahawa persekolahan ada pelbagai. Begitu juga kecenderungan kerjaya, hal-hal budaya hidup, dia ada pemisahan di sana kan. Kita tidak ada pilihan, kita kena ambil ini semua, cuba cari jalan untuk menemukan satu titik dalam mana yang terbaiknya kita dapat. Kan
Tapi kesusahan dia begini. Kesusahan kita ialah bagaimana mendidik masyarakat supaya menghargai nilai kesenian tinggi. Nilai kesenian tinggi, nilai falsafah tinggi, nilai pemikiran tinggi, maknanya kepuasan menikmati karya-karya kemanusiaan yang tinggi nilainya secara bersama. Ini kita belum sampai. Saya rasa kita agak jauh lagi yang ini. Sebab kita masih, kita sekarang walau bagaimanapun yang sekarang ini kita bolehlah juga memberi harapan sebab kita sedang berada pada pemantapan sustainable konsep ekosistem tadi. Okey. Okey. Ya. Okey, kita akan sambung sebentar lagi doktor, tapi itu sangat-sangat menarik. Banyak perkara sebenarnya. Kerana patahnya nanti kita mungkin akan perlu bercakap bahawa pendidikan kepada rakyat itu sendiri untuk menghargai itu juga antara satu elemen yang penting dalam ekosistem ini. Kerana saya ingat ada penggiat filem yang menyebut jika mahu berkarya kita mungkin buat filem falsafah, filem berfilosofi, tapi ia mungkin tidak akan mendatangkan keuntungan. Ia bukan satu produk yang boleh diniagakan. Jadi penonton kita pun seperti kata doktor tadi terpecah juga. Kita akan sambung sebentar lagi doktor. Kita kembali semula selepas ini bercakap tentang merealisasi Belanjawan 2025, peruntukan untuk dana industri kreatif selepas ini bersama-sama dengan Profesor Dr. Mahadi J. Murad. Teruskan bersama-sama kami. Ruang Bicara bercakap tentang industri kreatif dan juga perhatian diberikan menerusi Belanjawan 2025 terhadap industri ini bersama-sama Profesor Dr. Mahadi J. Murad, pensyarah komunikasi dan pengajian filem Universiti Malaya Wales, UM Wales, pengarah filem dan juga aktivis perfilman. Okey, kita sambung semula daripada mana yang kita tinggalkan tadi doktor. Doktor menyebut tentang kepentingan apresiasi terhadap filem wujud dan ia mungkin akan menjadi elemen yang tonggak dalam ekosistem perfilman kita. Tapi bukankah apresiasi atau penghargaan ini sesuatu yang perlu earned penggiat industri, pemain industri perlu mendapatkannya daripada penonton, bukannya penonton disuruh untuk melakukan perkara itu? Ya, sememangnya saya selalu menyebut satu perkataan yang begini, buatlah filem sebagai filem. Artinya kalau kita kata kita nak menjadi orang filem atau menjadi karyawan filem, kita mesti mempelajari apa yang dikatakan cinematic telling story, kaedah penceritaan sinematik. Kita tidak buat drama TV atau drama radio di skrin besar. Ini sangat berbeza. Begitu juga teater misalnya kan. Kecenderungan boleh, tetapi kita buatlah filem sebagai filem. Walaupun kita nak buat sebuah filem box office, sebuah filem yang popular kontennya, boleh saja apa-apa topik, asalkan kita konseptualiskan dia untuk tujuan sasaran yang kita hendak. Tetapi kita buatlah filem sebagai filem. Maknanya untuk membuat filem sebagai filem, kita mesti tahu apa yang dikatakan filem. Filem adalah kandungan yang di dalamnya bergabung segala nilai kesenian, segala subtext, segala simbol, segala pertanyaan, segala huraian. Kan? Filem juga adalah propaganda. Orang menggunakan filem untuk alat propaganda kerana mereka menguasai seni perfilman itu tadi. Jadi maksud saya begini. Film is art. Kita tak boleh buat filem sebagai benda lain. Kita jangan anggap art ini sebagai satu benda yang remeh-temeh, slow atau apa. Bukan. Kita boleh buat filem yang pantas, tetapi kita menggunakan seni perfilman untuk membuat filem sebagai filem. Apabila kita membuat filem sebagai filem, kita punya output atau produk kita tadi akan dapat ditanggapi oleh khalayak penonton dengan sewajarnya mengikut apa yang kita rancangkan. Yang ini penting. Kalau kita nak buat filem, buatlah filem sebagai filem. Jangan kita membuat filem seperti membuat sesuatu yang lain. Kan? Persembahan stan contohnya. Saya buat begini. Kita jangan buat filem macam buat goreng pisang lah. Goreng pisang kalau dia dah sejuk, dia
tidak diberi perhatian. Jadi Okey. Tapi ideologi ini seharusnya datang dan dipelajari di sekolah-sekolah filem. Kalau kita bercakap tentang ini juga, ini sebahagian daripada ekosistem industri perfilman. Sekolah filem, sejauh mana ia sekarang ini prominent dalam industri perfilman kita? Berapa banyak sekolah filem yang kita ada? Berapa banyak pula penggiat kita yang lahir dari sekolah-sekolah filem ini? kita ada 21 buah IPTA, Universiti Kerajaan. Kita ada 377 Universiti College swasta. Kita ada 102 Community College. Kita ada TVET, kita ada, semuanya ini ada. Dan hampir semua ada mengajarkan tentang media production, multimedia, broadcasting, begitulah juga tentang filem. Semuanya ada, kan? Tetapi kemana kita pergi sebenarnya? Ini yang perlu dihayati. Bayangkan setiap tahun kalau 2,000 orang keluar daripada semua latihan ini, kemana mereka pergi? Kan? Kalau mereka tidak ada platform, tidak ada laluan untuk mengekspresikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka suka, Pelajar. mereka akan menjadi sumber yang barangkali anti-establishment atau dipergunakan oleh elemen-elemen negatif untuk mengambil peranan yang mereka nak buat tadi. Jadi ini masalah. Jadi inilah semua itu. Sebab itu saya menyebut tadi ekosistem yang Finas mengadakan dana untuk pengarah Filem kali pertama, dana untuk projek akhir pelajar, dana untuk belia kreatif dan sebagainya ni. Itu dah betul. Saya kata itu ekosistem yang baik. Sebab kita menyediakan satu laluan yang mantap. Cumanya hambatan kita adalah tadi tentang budaya kepenontonan kita yang berbagi-bagi tadi. Yang ini perlu ditangani secara yang lain. Sebab kita tak boleh nak rombak sistem budaya hidup masyarakat kita. Untuk hari ini. Hari ini kita menerima apa saja yang telah berlaku dari dulu dan kita cuba menyesuaikannya. Jadi kerja ini penting, kan? Kalau kita boleh menggunakan filem sebagai kaedah yang boleh memikat dan menyedarkan masyarakat tentang the art of the cinema tadi sebagai sumber kepada pengakuan, penyutuhan dan juga pembinaan manusia negara bangsa bagi negara ini, sudah tentulah kita boleh pergunakan satu-satunya pilihan yang tidak membawa natijah yang bertentangan. Sebab orang boleh terima filem sebagai filem. Kalau filem itu baik dan berkesan penyampaian dan produksinya, orang menerimanya dengan baik. Tak ada orang yang menonton filem yang baik, dia dah keluar, dia kata tak baik. Kalau filem yang baik, dia akan kata, wah, baguslah filem ni. Jadi ini tetap. Jadi mana kebagusan si karyawan tadi, orang yang membuat filem, yang ada komitmen terhadap bidang tersebut dan juga tanggungjawab terhadap pembinaan negara bangsa yang saya sebut tadi itu, rasa saya ini laluan dia, kan? Dan kita tidak boleh main-main ini. Jangan anggap filem sebagai hiburan. Filem sebagai hiburan dulu-dulu ya. Tapi zaman sekarang filem adalah sumber kepada daya fikir kita, kebolehan kita memahami apa saja persoalan yang ada di keliling kita. Filem adalah satu wadah yang akan membiasakan kita untuk berfikir secara mendalam. Kan? Walaupun kita boleh gunakan pendepan dia sebagai alat hiburan, kita boleh gunakan artis popular dan sebagainya, filem-filem action dan sebagainya, boleh. Tetapi substan dia, konten dia harus membina atau membangun pemikiran dan juga apa yang kita hendak sampaikan dah. Jadi ini ada bendanya. Jadi kalau kita bercakap tentang beranjak bersama-sama dengan perkembangan industri, doktor juga menyebut tadi kita ada sedikit keanehan kerana kita mungkin tidak bergerak sepantas yang lain, negara-negara lain yang menerima perubahan yang berlaku ini dan cuba orang kata menyesuaikan diri mereka. Seolah-olahnya pemisahan itu ada juga dari sudut mindset penggiat kita juga, kerana mereka membuat filem secara tradisional dan mereka mahu kekal begitu. Mereka sukar untuk berubah. Adakah itu juga antara cabarannya? Ya, saya ada melihat
golongan ini sudah mula berkurangan. Kita nampak ada banyak generasi baru yang masuk dengan impian yang pelbagai. Kan, apa sajalah yang mereka bawa. Sebab mereka sudah terdedah kepada sekian banyak benda dan mereka juga dipengaruhi oleh produk-produk yang memikat hati mereka. Kan. Cumanya bagaimana kita hendak melayan mereka, mengolah benda ini. Kan ini yang sangat penting. Dan aspek yang sangat penting ialah tentang segala dana tadi yang disebut tadi. Boleh dikatakan semua ada di sana. Cuma kaedah kita hendak menjayakan objektif asal. Ada proses itu. Jadi kebimbangan saya adalah proses melaksanakannya. Kan? Proses melaksanakan ini, di situ saya sedikit ada kebimbangan. Sebab saya takut kalau kita gagal di situ, kita bagi dana banyak mana pun, kita bagi plan banyak mana pun, kalau kita delivery sistem kita lemah. Maknanya kita ambil jalan mudah, jalan pintas hanya untuk memenuhi KPI misalnya. Kan? Kita akan dapat KPI tetapi output dia sudah tentu tidak membawa impak yang kita harapkan. Jadi ini keseimbangan ini. Saya tidak mengatakan sesiapa telah membuat apa-apa salah-salah kan. Tetapi bayangkan kebimbangannya. Bayangkan dari tahun 83 sehingga sekarang sekian banyak dana Finas keluarkan dulu, SKP dan sebagainya. Hampir semua filem Melayu dulu dapat dana daripada Finas walaupun sedikit kan. Tetapi kebanyakan syarikat-syarikat ini tidak ada. Sudah lenyap. Kan. Tidak ada kesinambungan, tidak ada peningkatan dari segi output dan dari segi apresiasi. Kan? Dua belah ni, kedua-dua belah pihak, output productivity dan juga konten dan juga apresiasi terhadap filem yang kita keluarkan. Atau adakah juga mungkin impak daripada elemen-elemen dalam penghasilan sesebuah filem? Bagaimana dengan elemen-elemen yang lain yang menyokong penghasilan karya berkualiti dari negara kita? Contohnya mungkin industri dokumentari ataupun industri ahli suara ataupun mungkin bidang suntingan video dan penataan bunyi kita atau mungkin pengarahan industri sektor pengarahan filem kita dan juga lakonan kita. Kalau semua ini pun masih lagi berada di tempat yang mungkin yang sama dan lambat pergerakannya, maka itulah juga outcome yang kita mungkin boleh nampak. Sangat betul, ya. Saya selalu menyebut ayat begini. Kita pergi belajarlah. Orang yang belajar dia dapat ilmu secara teratur. Kalau kita tak belajar, kita tidak dapat ilmu secara teratur. Ada orang kata, kita tak payah belajar. Kita belajar teori je. There's no such thing belajar teori ke apa. Kita belajar A sampai Z. Bila kita belajar A sampai Z, artinya kita mendapat ilmu secara teratur. Apabila ilmu kita dapat secara teratur, maknanya kita akan tahu ruang-ruang atau sisi-sisi yang patut diperkasa dan dibangunkan dari semasa ke semasa. Tidaklah kita hanya mengamal apa yang telah kita lakukan selama ini. Saya nak bagi contoh ini secara kebetulan. Baru ini saya kebetulan, tapi ini dah lepas saya boleh cerita. Saya menjadi ketua juri untuk anugerah apa namanya? Sri Angkasa. Okey. Dan saya melihat drama-drama yang dihantar oleh hampir semua stesen. Kan? Dia adalah manifestasi kepada apa yang orang faham selama ini. Maknanya tukang-tukang buat ni tadi itu adalah manifestasi yang mereka buat. Itulah hasil pemahaman mereka terhadap makna industri. Tidak ada apa-apa. Kalau sedihnya begini, kalau belajar cakap tentang agama tu mesti sekian-sekian. Kan? Kalau kita rasa marah tu begini. Kan? Isinya masih lagi
ada benda yang boleh kita masukkan sebagai contoh kan. Okey, ini saya rasa suara hati penonton juga, Doktor. Mereka memikirkan perkara yang sama, tapi mereka mungkin tidak bercakap di medan yang ilmiah seperti Doktor. Mereka mungkin manifestasi mereka pula ialah tidak pergi menonton di pawagam ataupun tidak memilih untuk menonton di televisyen contohnya. Mereka memilih produk-produk lain, produk dari luar negara dan sebagainya. Mereka mungkin nampak apa yang Doktor nampak. Ya, barangkali itu mengikut rasa kan. Kita jangan underestimate audience kita. Okey. Audience kita ni sudah terdedah kepada semua bahan. Dari seluruh penjuru alam. Mereka telah terdedah kepada semua bahan. Betul. Mereka boleh membuat perbandingan. Kita tak boleh ambil garanti ya. Kita tak boleh ambil take thing for granted. Kita tak boleh. Ya. Kan? Tidak boleh lagi. Filem mesti dibuat sebagai filem. Gitulah juga drama kan. Maksudnya segala nilai yang harus ada dipergunakan, dimanipulasikan, dikaryakan secara baik, secara ilmu. Kalau kita tidak ada, kita akan tertinggal. Kita akan hanya membuat salinan apa yang telah dibuat oleh orang lain. Dan sudah tentu ini tidak mengikat kan. Copycat produk kan. Satu lagi ialah tentang adaptasi. Okey. Kan, kita boleh bercakap tentang adaptasi. Kalau buat adaptasi karya besar, untuk adaptasi kita tidak perlu mengambil karya besar. Yang penting bagaimana kita menterjemahkan. Menterjemahkan idea dalam karya asal tadi menjadi karya yang sinematik. Kan? Filem mesti dibuat sebagai filem. Kalau kita ada novel, kita ambil novel, kita jadikan dia filem. Novel yang dijadikan filem tadi mesti jadi filem. Dia tidak boleh jadi novel. Di layar perak dia mesti jadi filem. Jangan suruh pengarah filem membuat novel yang berupa filem. There is no such thing. The moment you adapt the story idea into movie, it must be a movie by itself kan. Ini isu dia kan. Bila kita menterjemahkan, ini satu area yang sangat besar. Di negara-negara barat mereka menggunakan sebagian besarnya karya-karya yang berpunca daripada novel-novel, termasuk novel-novel popular. Tetapi bila diterjemahkan, dia menjadi karya filem yang besar. Ada juga novel agung barat. Begitu agung, bagus novelnya, karya agung. Tapi bila dipindahkan dalam filem tak menjadi, tak jadi agung. Sebab dia tidak membuat versi filem tadi, versi sinema tadi. Dia tak buat. Jadi begini, apabila kita membuat novel, kita buatlah novel sebagai novel. Bila kita nak pindahkan dia menjadi filem, jadikanlah novel tadi sebagai sumber yang dijelmakan dalam bentuk filem, dan ia mesti mengikut sifat, ciri, bahasa sebuah dan kaedah penceritaan sinema. Kalau tidak, kita berdosa dengan naskah tadi kan. Orang sini selalu, kadang setengah penulis dia marah. Kan, sebab dia kata, ini tak sama dengan novel saya. Memanglah. Ya. Ya. Mungkin juga sensitiviti itu mengekang kita. Kalau kita pindahkan, ini masalah. Apabila kita membuat pemindahan, dia adalah dipindahkan daripada satu format kepada satu format yang lain. Kan, kita tidak terikat untuk karya yang asal tadi. Ini benda. Itulah definisi adaptasi itu sendiri. Ia telah merubah bentuk karya itu. Dia membawa sifat sinema yang kita katakan tadi. Okey. Alang-alang kita bercakap tentang ini, Doktor. Mungkin ini juga satu perkara yang menarik. Kalau kita boleh bangkitkan. Orang selalu bertanya tapi tidak ada jawapan yang jelas. Mengapa filem seperti filem P. Ramlee itu yang begitu lama usianya itu, ia boleh pergi merentas zaman sampai sekarang masih lagi kita boleh rasa seronok untuk menyaksikannya? Ya, filem-filem yang dilakonkan P. Ramlee, termasuk filem yang bukan diarahkan dia lah. Kan? Mana filem-filem di era di era Singapura kan. Filem-filem ini, filem-filem mereka membuat filem berasaskan kepada konsep filem sebagai filem tadi. Yang saya katakan tu, mereka membuat filem sebagai filem, format filem. Penceritaan filem ialah
terikat dengan durasi, time. Ya. Kalau dia kata 120 minit, itu adalah tempoh kita bercerita. Jadi perjalanan cerita tersebut mesti mengikut perkiraan penyampaian yang mengambil kira tentang kaedah penyampaian penceritaan yang sinematik tadi. Maknanya timing itu penting. Kalau kita membaca novel, kalau novelnya 500 muka surat misalnya, kita makan masa barangkali 2 minggu atau sebulan Untuk habiskan. tetapi kalau kita ambil novel yang sama, dia jadikan filem, masa penceritaan dia 90 minit ataupun 120 minit. Itu sahaja tempoh dia. Maka perjalanan penceritaan tersebut haruslah berasaskan kepada tuntutan penceritaan sinema yang mesti dipatuhi oleh si pembikin filem tadi. Ini yang saya katakan gitu. Dan kalau kita mengikut acuan ini, produk kita, filem kita, walaupun menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain, orang yang melihat filem sebagai filem, walaupun mereka duduk di negara Eskimo misalnya, mereka akan dapat menghayati penceritaan tersebut kerana bahasa filem yang digunakan. Jadi bahasa filem ini adalah elemen yang penting apabila dia menjadi filem. Okey. Adakah orang-orang filem memerlukan suntikan yang berbeza ataupun nilai-nilai yang berbeza untuk menjadikan ia suatu hasil yang berjaya? Doktor sebutkan tadi contohnya adaptasi. Kita tidak boleh membayangkan orang yang menulis novel mengarahkan filem untuk menjadikan filem itu sesuatu yang berjaya dalam adaptasinya. Tapi kalau kita lihat contohnya filem-filem dari luar negara, okey, mungkin di negara ASEAN, mungkin di Indonesia, ada banyak juga filem-filem yang diasaskan dari buku dan ia tetap berjaya dalam kedua-dua genre. Jadi apa rahsianya di situ? Rahsianya dia membuat filem sebagai filem. Walaupun dengan dari orang yang dari latar belakang berbeza, tetap dia buat filem sebagai filem. Ada konsep, ada format, ada formula, ada medium. Dia memindahkan medium. Bila memindah medium, orang yang buat filem tadi mesti menguasai medium filem. Kalau dia menguasai medium novel, tapi dia nak buat filem, dia mesti menguasai medium filem tadi. Maknanya bahasa filem itu harus dikuasai. Barulah dia boleh bermain dengan penyampaian. Kan, apa saja kandungan dia. Bila dia menggunakan bahasa filem, dia akan dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk menyampaikan hasrat dia dalam penyampaian tadi. Itu keadaannya. Walaupun begitu, konsep sebuah filem itu boleh saja diolah berdasarkan kepada interpretasi realiti yang bersandarkan kepada estetika lah. Kan, contohnya kan, katalah kita nak membuat sebuah filem yang penceritaannya syarat dengan dialog. Kan, penceritaannya syarat dengan dialog, seperti teater misalnya. Kan, tapi kalau kita sudah dari awal mengetahui dan mengenal pasti tentang konsep penggunaan dialog tadi, sudah tentu kita sudah dari siang-siang kita sudah menyediakan pendekatan yang sinematik, tetapi mengambil kira soal dialog yang berjela-jela sebagai kaedah penyampaian. Kan, ini penting. Sebab saya dapati agak kekeliruan kalau kita nak buat sebuah cerita yang banyak dialog, dikatakan kita akan terperangkap untuk menjadi storyteller yang membuat theatrical, kaedah theatrical. Sebenarnya boleh saja dengan syarat dialog kita tadi dibangunkan atau dipergunakan secara yang kita boleh fahami sebagai kaedah penyampaian yang kita pilih secara sengaja, tetapi dia tidak menyimpang, tidak terkeluar daripada cinematic language penyampaian tadi. Gerak, bunyi, dialog dan apa saja yang nak dipergunakan lah. Kan? Maknanya dialog itu tidaklah tutur kata yang membazir atau yang tidak menggerakkan cerita atau tidak menampakkan perwatakan atau persoalan
yang di-highlightkan pada satu-satu cerita sebagai contoh. Okey. Antara perkara yang doktor sebutkan itu, saya kira mungkin juga adakah ia juga salah satu bukti betapa sebahagian daripada kita masih terperangkap dengan method ataupun cara yang sama sejak sekian lama. Kalau boleh kita sentuh juga filem-filem, cerita-cerita kita, drama-drama kita. Kalau nak bersembang suami isteri, mesti isterinya tengah lipat kain ataupun mungkin tengah minum petang. Sedangkan kalau tengok filem luar, yang berlaku ialah mereka boleh buat aksi ataupun babak itu dalam keadaan sedang melakukan sesuatu yang lebih mencabar, sedang berjalan, sedang bergerak dan sebagainya. Tapi mungkin kerana kos ataupun apa sebabnya, tapi ia tidak berlaku dengan mudah begitu kalau di dalam karya-karya kita. Dan doktor sebutkan subtext. Tapi ada filem-filem kita yang mungkin nak menimbulkan mood subtext tu dengan gelap, suram. Tapi siang pun gelap ni doktor. Siang pun gelap juga sebab nak subtextkan suram tu. Okey tak? Ya, dan ini mungkin tidak boleh dibantu dengan peruntukan berapa ratus juta pun doktor. Ya, ini sudah masuk kepada kaedah kerja lah. Yang pertama sekali, kalau saya katalah saya mendapat satu naskah untuk membuat filem. Saya membaca skrip tersebut atau story idea filem tersebut. Setelah saya membaca naskah skrip ataupun idea cerita tadi, lalu saya mengkonseptualiskan cerita saya tadi. Bila saya mengkonseptualiskan cerita saya tadi, saya mesti mula memikirkan persembahan. Bagaimana saya nak mempersembahkan story idea ini bagi tujuan memikat penonton golongan ini misalnya. Saya nak cari jalinan ini kan. Apabila saya nak menterjemahkannya, lalu saya mencari jalan supaya saya konseptualiskannya. Di sana saya akan pergi kepada apa yang disebut sebagai design, production design. Kan, dalam design kita akan memutuskan tentang konsep yang kita nak buat. Kalau saya nak kata tone atau mood filem ini mesti suram, keseluruhannya suram, secara konseptualis suram aja, tetapi visualnya aktif, kan? Setiap satu gambarnya aktif, kan? Tapi konsep suram tadi saya ada. Apabila saya bercakap tentang design, kita bercakap tentang color, tone, contrast, texture, line, form, macam orang buat design lah, kan? Macam-macam yang mereka gunakan untuk menyampaikan itu. Dan bayangkan kalau sebuah filem 120 minit panjangnya, kita terpaksa menyusun gambar sebanyak 30,000 gambar contohnya, kan? Si pengarah atau pemikir atau pencerita, storyteller tadi mesti bercerita melalui susunan gambar satu persatu sebanyak 30,000 tadi. Setiap satu ini berkata-kata, engage dengan audience, membawa message, mood dan sebagainya, untuk sampai kepada 30,000 cut of picture tadi, gambar tadi. Ini mesti dirancang, diolah, ditelitikan, diuruskan, diedit, dibangunkan momentumnya dan sebagainya. Dan di dalamnya ada gerak dan bunyi, termasuk lakonan, nada, suara dan sebagainya. Setiap saat the story must move berdasarkan kepada objektif dan sasaran dia. Semuanya digemblengkan, disaring, digerakkan tu. Bayangkan 30,000 gambar yang kita nak buat, kita mesti dah plotkan daripada awal, daripada saat pertama sehingga kepada gambar yang 30,000 tadi, kita sudah plotkan gambar ni, close up ni, high angle ni, gerak ni. Semua ini mesti sudah clear dalam kepala kita, barulah kita boleh cakap I have a movie. Kan? Bukan kita datang pasang kamera, orang datang masuk cakap sembang, lipat kain ke lipat apa segala benda. Bukan tak boleh lipat kain, tapi the act of lipat kain must have some kind of message atau idea yang kita nak sampaikan. Barulah every moment tu audience tu capture. Ya, mesti ada cerita tentang kain itu selepas ini dalam scene-scene yang berikutnya. Contohnya. Okey, baik. Doktor, ini sangat-sangat menarik. Kita telah bercakap panjang, kita telah menyentuh banyak perkara, tapi belum lagi semua perkara. Tapi kita ada lebih kurang 5 minit untuk mungkin konklusi, doktor. Daripada apa yang telah pun doktor sebutkan, apa lagi ataupun apa yang seharusnya bantuan ataupun sokongan yang bagaimana yang signifikan untuk industri kreatif mencapai tahap
yang kita semua harapkan. Sekurang-kurangnya kalau kita melihat contohnya Korea, kalau dulu kita tidak membayangkan mungkin Korea menjadi pelopor dalam banyak industri, tapi sekarang orang bercakap tentang K-food, K-pop, filem Korea, semuanya tentang Korea sampai satu masa. Adakah kita boleh mengimpikan industri kita juga daripada sekarang ni yang mungkin nampak jalannya jauh, tapi satu masa kita boleh sampai di situ? Kalau kita boleh sampai ke suatu tempat, sekiranya kita tahu mana kita nak pergi. Itu nombor satu. Okey. Lepas tu, apa yang diperlukan untuk kita melangkah. Kan? Untuk kita melangkah, kita sudah tentu tahu apa yang kita bawa. Keupayaan kita. Kan, atau sumber yang kita ada untuk kita gerak ke sana. Yang ini menarik. Sebab itu saya sebutkan tadi, kita pergunakan platform ASEAN sebagai kaedah untuk kita mewujudkan lingkungan baru industri filem kita. Kalau kita boleh mewujudkan persefahaman di kalangan negara-negara ASEAN, mewujudkan satu lingkungan baru. Saya sebut negara ASEAN ni begini, sebab hampir semua negara ASEAN di dalam wilayah ASEAN ni mempunyai sentimen, emosi dan juga cabaran hidup dan budaya makan minum yang hampir serupa. Kan, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand, orang Kemboja, Filipina dan sebagainya, hampir semua sama budaya dia. Cumanya kita nak rapatkan supaya dapat menemukan satu titik tolak yang mendekatkan antara satu sama lain. Diperkayakan segala sumber yang ada dalam dunia. Kalau di Malaysia, Indonesia dan sebagainya, wilayahnya besar. Setiap wilayah ada tekstur dia, ada nilai dia, ada benda yang boleh kita perkatakan. Dan sewajarnya semua ini menjadi sumber kepada penceritaan filem kita. Kan, tapi kita tak nak buat, kita nak ikut filem Hollywood. Kan, kita boleh ambil ilmu Hollywood, tetapi konten, isi dia dan persoalan yang kita highlightkan mestilah persoalan yang mencerminkan identiti, nilai dan inspirasi kita. Apatah lagi kalau kita mau menjadi besar di persada dunia. Kan, apresiasi terhadap hasil kreatif kita ini harus dicari jalan. Pertama dimantapkan di kalangan negara ASEAN dulu. Setelah ini berlaku, kita boleh kembangkannya di daerah-daerah yang lain. Okey. Barangkali. Ya, baik. Kiranya mungkin itu perspektif yang akan boleh membawa kita pergi lebih jauh dan sampai ke tempatnya. Itulah yang doktor mungkin sebutkan tadi. Kalau kita tahu ke mana kita nak pergi, kita boleh sampai. Apa vehikelnya untuk membawa kita ke situ, kita mungkin boleh sampai. Kita harapkan masa-masa yang lebih baik untuk industri kreatif kita. Terima kasih doktor kerana bersama-sama kami malam ini, berkongsi idea, berkongsi pengetahuan, berkongsi falsafah bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara Merealisasikan Belanjawan 2025 bercakap tentang dana industri kreatif. Profesor Dr. Mohadi J. Murad merupakan pensyarah komunikasi dan pengajian filem UM Wales dan pengarah filem aktivis perfilman sekian lama. Terima kasih sekali lagi doktor. Ya, terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama kami. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.